Nama saya Ting Eng Seng, nomor matrik AN1802991. Saya dari Session 2 dan nama pencerah saya ialah Dr. Noh Khazanah. Hari ini saya ingin membentangkan satu masalah, iaitu masalah isu keselamatan dalam tempat pembinaan. Masalah ini terdiri daripada 4 faktor, iaitu faktor pertama, faktor peribadi. Faktor peribadi ini menjelaskan bahawa ilmu pengetahuan tentang kerja, keadaan motivasi, fizikal dan mental yang lemah boleh mengundangkan keselamatan ketika melaksanakan kerja dalam site. Selain itu ialah faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan ini boleh dikira persekitaran, peralatan dan kawasan kerja yang tidak sesuai dan reka bentuk serta rutin senggaran yang tidak dilakukan juga boleh menyumbang kepada berlakunya kelemahan. Seterusnya ialah prestasi penyalaan. Kegagalan mematuhi prosedur dan arahan yang disampaikan tidak sempurna serta kelengkapan yang disediakan tidak mencukupi dalam melaksanakan sesuatu kerja juga sering berlaku kemalangan atau kecederaan. Yang akhirnya ialah polisi dan keputusan pengurusan yang tidak baik boleh mengundangkan kemalangan semasa kerja dilaksanakan. Sebab sesuatu prosedur dan proses kerja pihak pengurusan hendaklah mengaji dengan lebih dalam sebelum diproseskan. Seterusnya ialah langkah penyelesaian. Yang pertama ialah kerjasama pengurusan dengan kerja mestilah berterusan dan bersungguh-sungguh. Selain itu, pemimpin tertinggi dan semua peringkat mestilah menyokong langkah keselamatan yang dilaksanakan. Di samping itu, dasar keselamatan dan kesihatan hendaklah jelas dan diketahui oleh semua peringkat. Yang akhir ialah pengetahuan dan kaedah terbaik mestilah digunakan supaya tidak berlaku kemalangan dalam tempat pembinaan. Selain itu, ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Farzana binti Jamri. Nombor matrik AN180-242. Saya dari Seksyen 2. Nama pensyarah saya ialah Puan Noh Khazanah binti Abdul Rahman. Tajuk saya ialah kelewatan dalam kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Kelulusan pelan terbahagi kepada dua, iaitu projek bangunan dan projek jalan. Bagi projek bangunan, pihak kontraktor perlu mendapatkan kelulusan seperti yang berikut, iaitu kelulusan kebenaran merancang (DO), kelulusan pelan pembangunan untuk mendapat sijil layak menduduki. Bagi projek jalan, pihak kontraktor tidak perlu mendapatkan pelan pembangunan, tapi perlu mendapatkan pelan pengambilan tanah daripada Kementerian Kerja Raya. Contohnya situasi masalah kelewatan menyiapkan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Al-Masyhur. Sijil perakuan kelambatan dan lanjutan masa EOT sebanyak 4 kali dengan keseluruhan tambahan masa selama 996 hari diberikan. Kerajaan telah memberi arahan untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang kerana permohonan kebenaran merancang dari pihak berkuasa tempatan belum diluluskan. Kelulusan KM lewat diperolehi disebabkan terdapat bangunan warisan di bahagian tapak projek. Walaupun kontraktor telah dilantik, tapak telah diserahkan kepada kontraktor dan sebahagian kerja telah dimulakan. Penambahbaikan yang telah dibuat adalah dengan memastikan panggilan tender hanya dibuat setelah kebenaran merancang diluluskan oleh PBT. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memberi maklum balas dan syur, iaitu tiada sebarang lanjutan masa EOT diluluskan selepas perakuan siap kerja CPC dikeluarkan. Kementerian telah mengeluarkan perakuan tidak siap kerja CNC dan ia mematuhi prosedur kontrak. Bagi tujuan penambahbaikan, kerajaan juga telah mengesyorkan pemilihan kontrak oleh projek-projek kerajaan dibuat secara tender terbuka dan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya. Bagi panggilan tender, dilakukan hanya setelah mendapat kelulusan kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tempatan. Hal ini bagi mengelakkan masalah di tapak. Langkah penyelesaian lain yang boleh dilakukan ialah mewujudkan senarai semak, menyediakan garis panduan yang lengkap, menetapkan jangka masa memproses bagi satu permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaful Amirul bin Muhammad Syafulizan. Nombor matrik AN180-137, Seksyen 2. Nama pensyarah Dr. Noh Khazanah binti Abdul Rahman. Tajuk saya adalah pelanggaran Akta Adjudikasi dan Pembayaran dalam Industri Pembiayaan. Masalah: kegagalan pelanggan kepada kontraktor termasuk kerajaan membayar kontraktor yang dilantik secara segera bayaran mengikut syarat kontrak bagi mengelakkan kontraktor mengalami masalah tunai.
Situasi. Kes yang didengari bersama dalam Mahkamah Tinggi adalah berkaitan bidang kuasa adjudicator di bawah Akta CIPA 2012 berkaitan dengan bayaran yang didakwa masih tertunggak di bawah kontrak-kontrak binaan yang berkaitan. Dalam hal ini, majikan bagi kedua-dua projek telah merujuk kepada Mahkamah Tinggi tentang bidang kuasa adjudicator yang dilantik di bawah Akta CIPA 2012. Langkah penyelesaian proses CIPA. Bayaran tuntutan Seksyen 5 oleh penuntut selama 10 hari. Yang kedua, respon bayaran oleh pihak dituntut dan memulakan proses adjudikasi Seksyen 8 oleh penuntut dengan notis bertulis 10 hari. Lantikan adjudicator Seksyen 21 oleh KLRCA atau secara perjanjian bersama selama 10 hari. Yang keempat, penerimaan lantikan adjudicator berserta cadangan terma dan yuran Seksyen 22/2 selama 10 hari. Tuntutan adjudikasi Seksyen 9 oleh penuntut selama 10 hari. Respon adjudikasi Seksyen 10 oleh penuntut selama 10 hari. Jawapan adjudikasi Seksyen 11 oleh pihak penuntut selama 5 hari. Keputusan oleh adjudicator Seksyen 12. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Presida Anak JT, nombor metrik AN 180139, Seksyen 2 daripada kumpulan 3 dan nama pensyarah saya ialah Dr. Nur Khazanah binti Abdul Rahman. Tajuk masalahnya berkaitan dengan kontrak sebelum, semasa dan selepas pembinaan yang saya pilih ialah kelewatan dalam projek pembinaan bangunan. Terdapat beberapa faktor, iaitu faktor pertama iaitu kontraktor mengambil sikap mudah, di mana kontraktor mengambil sikap mudah dan lupa dengan saranan-saranan kerajaan menyebabkan masih banyak lagi projek-projek kerajaan yang gagal disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Dan kaedah penyelesaian untuk faktor pertama ini ialah kerajaan terpaksa membelanjakan peruntukan tambahan dalam RMK 9 bagi memastikan projek dapat disiapkan. Faktor yang kedua ialah pertukaran reka bentuk, di mana terdapat pertukaran daripada arahan pengguna ataupun kesilapan reka bentuk. Kaedah penyelesaian untuk faktor yang kedua ini ialah menetapkan reka bentuk yang muktamad dan reka bentuk asal tanpa mengubah reka bentuk bangunan, tetapi jika terdapat perubahan yang hanya dibenarkan pada bahagian-bahagian yang tidak mengakibatkan berlaku perubahan besar pada reka bentuk asal. Faktor yang ketiga ialah kelulusan lanjutan masa, di mana kelulusan lanjutan masa yang panjang kepada kontraktor merupakan faktor yang menyebabkan program terpaksa ditunda beberapa kali. Dan kaedah penyelesaian untuk kelulusan lanjutan masa ini ialah apabila tender baru telah diperolehi, PP hendaklah menyediakan perakuan muktamad kontrak yang ditamatkan. Pengambilan kerja kontraktor menurut peruntukan kontrak bagi membolehkan kerajaan menuntut kerugian yang dialaminya daripada kontraktor bagi menyiapkan keseluruhan projek tersebut. Faktor yang keempat ialah peralatan perabot telah dihantar ke tapak, di mana peralatan perabot telah dihantar ke tapak pada ketika itu kemajuannya kerja telah mencapai 91%, tetapi disebabkan kelewatan yang agak lama, maka peralatan perabot tersebut telah pun rosak. Dan kaedah penyelesaian untuk peralatan perabot telah dihantar ke tapak ini ialah penempahan atau pembelian barang perlulah mengikut keperluan projek berdasarkan jenis kerja yang sedang dilakukan. Ini untuk mengelakkan pembaziran berlaku. Dan faktor yang terakhir ialah perubahan harga, iaitu VO. Kesilapan yang kerap berlaku adalah VO dilaksanakan sebelum mendapat kelulusan Supervising Officer, iaitu SO. Setelah VO dilaksanakan, biasanya rundingan harga dan kelulusan memakan masa yang terlalu lama oleh VO komiti.
Dan kaedah penyelesaian untuk perubahan harga VO ini ialah perkara ini boleh diselesaikan dengan tiada pertukaran atau pertambahan kepada skop kerja semasa tempoh pembinaan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Puan Nur Khazanah binti Abdul Rahman. Saya Muhammad Fazli Hakimi Muhammad Faizul ingin membentangkan masalah berkaitan kontrak dalam projek pembinaan sebenar untuk subjek BNP 21203 kontrak pembinaan dan perolehan. Okay, tajuk yang saya pilih adalah perubahan kerja ataupun VO variation order dalam industri pembinaan sebenar. Okay, maksud VO menurut Klausa 24.2 kurang JKR 23 adalah sebarang pertambahan, penggantian, pengurangan atau perubahan yang berlaku terhadap spesifikasi lukisan atau kuantiti yang pada suatu kontrak. Sebarang perubahan kerja hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor sekiranya terdapat arahan dikeluarkan oleh pegawai penguatkuasa. Antara perubahan yang bersuai yang terlibat adalah pertambahan, pengurangan, penggantian sebarang kerja, pengubahsuaian kepada jenis atau piawai bahan atau barang yang digunakan, mengeluarkan daripada tapak bina apa-apa kerja, bahan atau barang yang dipegang oleh kontraktor untuk tujuan kerja tidak menggunakan kehendak kontrak. Okay, kesan VO ni, harga kontrak akan berubah dan perlu dipelaraskan untuk mendapatkan harga kontrak baru. Okay, seterusnya kontraktor berhak untuk menuntut lanjutan masa OET berdasarkan Klausa JKR 203. Kontraktor berhak untuk menuntut perbelanjaan di bawah Klausa JKR 23 berkaitan loss and expense. Biasanya harga kontrak akan melambung tinggi peringkat final account sekiranya terlalu banyak VO tambahan tanpa kawalan. Okay, punca berlakunya VO adalah keadaan terpaksa untuk menyesuaikan reka bentuk dengan kekangan di tapak bina. Sebenarnya selera klien untuk mengubah reka bentuk semasa pembinaan sedang berjalan. Kesilapan reka bentuk pada awal perunding, pematuhan kepada ulasan pihak berkuasa tempatan atau agensi berkaitan seperti bomba, TMB dan sebagainya. Okay, situasi masalah ni berdasarkan apa pengalaman. Okay, CA adalah seorang peguam mengadu dengan CB yang beliau meragui tuntutan kontraktor yang dilantik membuat ubah suai rumahnya. Katanya si kontraktor A tuntut bayar lebih daripada perjanjian asal kerana kontraktor kata banyak sangat perubahan kerja VO dalam projek tersebut. Lepas tu, untuk kes tu, penyelesaian terdapat beberapa kaedah penyelesaian untuk kes tersebut. Langkah yang perlu diambil oleh pemilik adalah seperti pemilik haruslah betul-betul memahami reka bentuk, minta semua drawing dekat arkitek dan kontraktor untuk difahamkan. Lepas tu, perubahan yang dikenaki oleh pemilik adalah dibuat pada peringkat awal semasa peringkat kertas kerja untuk mengelakkan berlakunya perubahan kerja, iaitu mengubah reka bentuk semasa pembinaan sedang berjalan. Okay, langkah yang kedua adalah yang perlu diambil kontraktor adalah seperti kontraktor menerima projek bersuai pembinaan rumah individu. Kontraktor tersebut bukan berurusan dengan syarikat, tapi berurusan dengan orang awam yang mempunyai berbagai latar belakang dan emosi. Kontraktor harus bertanggungjawab memahamkan tuan rumah, parameter, skop dan harga serta dijelaskan secara terperinci semua pengecualian supaya ada yang dalam fikiran tuan rumah selari dengan apa yang sebenarnya akan terjadi untuk mengelakkan keadaan tidak ingin berlaku di kemudian hari, contohnya seperti bergaduh dengan kontraktor ke dengan klien. Okay. Seterusnya, stay at home, kita jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum.